dialami oleh seorang ibu. Dan katanya ibu ini tidak melakukannya. Setelah fikir panjang, beliau telah pun membuat keputusan untuk membatalkan. Jadi sebenarnya apakah perkara yang membuat ibu ini fikir panjang dan membatalkan dan beliau rasa memang tidak wajar? Inilah dia. Dikatakan ibu ini, anaknya telah pun mengidapi sejenis penyakit. Penyakit ini adalah penyakit luar biasa. Mungkin dalam kategori penyakit yang dibuat orang santau. Jadi kata Kak Yatimah, pengalaman yang Kak Yatimah nak ketengahkan ini adalah satu perkara yang benar-benar, dan beliau nasib baiklah telah pun berfikir panjang dan akhirnya buat keputusan untuk tidak melakukannya. Takut akan mengapa-apakan satu anaknya, yang kedua keluarga yang disayangi. Kisahnya begini para pendengar dalam Misteri Jam 12. They're stealing our children. Misteri Jam 12. Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12, selamat tengah malam. Nama saya Kak Yatimah Casey. Casey, tolonglah berkongsi pengalaman kakak yang memang cukup merunsingkan. Nasib baiklah kakak tidak teruskan mengikut emosi. Kakak berfikir mengikut akal fikiran yang telah pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Kak Yatimah. Casey, Kak Yatimah katanya di sini sebenarnya mempunyai seorang anak lelaki. Untuk pengetahuan Casey, anak lelaki Kak Yatimah telah pun bermain kayu tiga dengan seorang model J, ataupun boleh saya gunakan sekali perkataannya, seorang ibu janda. Beliau lari rumah, tidak pulang ke rumah. Beberapa kali kakak telefon, kadangkala wanita itu akan menjawabnya. Dia akan jawab dengan nada suara yang memang cukup menggeramkan. Pernah kakak telefon kata Kak Yatimah, bila diangkat, "Mana anak aku? Aku nak cakap dengan dia." "Hey, perempuan tua, kau dengar sini. Anak engkau dah tergila-gilakan aku. Jadi kau jangan nak cari anak engkau. Kau tak tengok ke anak engkau dah berapa minggu tak balik rumah?" Dari situ kakak semakin lama semakin marah. Daripada boleh berfikir dengan waras, sampaikan otak Kak Yatimah buntu, tak tahu apa nak buat. Casey, dalam keadaan manusia ni dengan banyak masalah, pastinya banyak pertolongan yang akan datang, yang baik juga yang salah. Jadi dipendekkan cerita kata Kak Yatimah, bayangkan para pendengar, akhirnya kakak menggunakan cara yang salah. Entah macam mana Casey, tapi ini kata orang Inggeris dah desperate, memang terdesak untuk melakukannya. Yang pertama, kakak jumpa dengan seorang tukang ubat. Boleh kakak katakan dia adalah seorang dukun di Singapura. Orang ni memang terkenal. Casey nak tahu, ada juga pelakon-pelakon terkenal telah pun jumpa dengan dukun tersebut. Pelakon ini bukan pelakon dari Malaysia, tapi orang-orang Singapura juga yang memakai susuk Casey. Sebabnya kakak pernah ternampak seorang pelakon ini keluar daripada rumah dukun. Mungkin sedara ataupun tak tahulah. Tapi berbalik pada cerita kakak, kata Kak Yatimah. Bila sampai sana, kakak minta tolong. Anak kakak lari rumah dengan model J. Jadi dukun ini kata, suruh kakak pulang, ambil barang-barang peribadi anak kakak. Antaranya pakaian dalam, gambar, berus gigi, sikat dan sebagainya. Kalau sikat tu ada rambut anak kakak, lagi bagus. Casey, malam tu juga kakak lepas balik kerja, cari satu rumah Casey, sikat, pakaian dalam, gambar, berus gigi dan sebagainya. 2 hari kemudian kakak jumpa dengan dukun yang tinggal di Singapura ini. "Pak, ini barang-barang yang bapak pesan. Bapak tolonglah saya, Pak. Kembalikanlah anak saya, Pak. Tolonglah, Pak." "Kamu jangan khawatir. Bapak bisa atur semua ini. Ya, Yatimah, kamu duduk sini. Akan aku laksanakan sesuatu untuk membawa pulang anak kamu. Tapi dengan satu syarat. Bila anak kamu pulang,
kamu harus bawa anak kamu berjumpa dengan aku. Boleh? Kakak tidak berfikir panjang, tak tahu, tidak bertanya kenapa dukun ni nak jumpa anak. Kakak pun kata, boleh pak, apa saja pak, asalkan anak aku kembali. Para pendengar Ria 897. Kata Kak Yatimah, dukun tersebut telah pun membaca menjampi serapah kepada semua barang-barang pribadi, termasuklah sikat yang ada rambut anak kakak. Casey, setelah pakar itu jampi, barang-barang tu semua diletakkan dalam satu bungkusan warna kuning. Dia beri pada kakak, dia kata, kamu ambil barang-barang ini, kamu gantung depan pintu rumah kamu sebelum kamu tidur pada hari Khamis malam Jumaat. Ingat ya. Kakak pergi ke tempatnya hari Selasa. 2 hari kemudian, Casey, Rabu dan Khamis, kakak gantung, ketuk paku atas pintu, gantung bungkusan kuning yang ada sedikit barang-barang kepunyaan anak kakak. Kemudian kakak tidur. Casey, para pendengar misteri jam 12. Pukul 3 lebih pagi. Casey nak tahu apa berlaku? 3 lebih pagi. Mak, buka pintu, Mak. Mak, Azman balik, Mak. Mak, buka pintu, Mak. Casey, kata Kak Yatimah, anak kakak balik Casey depan pintu Casey. Dengan tidak berpakaian, kakinya tidak berselipar dan bersepatu. Hanya mempunyai seluar tidurnya sahaja. Kakak terperanjat. Kakak tanya, kau datang naik apa? Dia jalan kaki, Casey. Kakak tanya dari mana? Casey, kakak tinggal dekat Queenstown. Perempuan, saya gunakan yang lebih beralas lah, wanita yang ... itu tinggal dekat kawasan Clementi. Anak kakak dari Clementi jalan sejauh-jauhnya sampai rumah kakak di Queenstown, Casey. Casey, anak kakak dengan berkaki ayam hanya gunakan seluar pendek. Sampai depan rumah, kakak sambut dia masuk ke dalam rumah. Kakak suruh dia mandi, masakkan Casey. Dia makan. Casey, 2 hari kemudian kakak terpaksa bawa anak kakak jumpa dengan dukun. Dukun ni jumpa anak kakak, nak tahu apa dia suruh buat? Adakah patut, Casey, dia nak bungkus anak kakak dengan kain putih yang dah bekas orang gunakan untuk dikafankan seseorang yang telah pun meninggal dunia. Kakak tak setuju. Kakak tanya kenapa perlu buat macam ni. Itu perjanjian aku dengan kamu. Jadi sekarang anak kamu dah balik, aku ada hak. Kalau tidak, kamu kena bayar aku 2,000. Casey, fikir punya fikir, sayangkan anak. Kakak kata kakak akan bayar dia $2,000. Tapi tak boleh sekelepuk lah, Casey. Kakak tolak. Maklumlah kakak ni sebagai pekerja pembersih saja. Setiap bulan sampai ke saat ini, Casey, kakak tolak dia duit 200 sampailah $2,000. Tapi yang penting anak kakak terselamat daripada Model J dan daripada dukun yang ingin mengapa-apakan anak kakak. Sebagai seorang ibu yang sayangkan anak, kami, kakak khususnya, sanggup lakukan apa saja untuk mendapatkan anak kakak kembali.